أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Apa khabar para penonton Tayalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Saya mengharapkan walau di mana jua kita semua berada, mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sihat walafiat, dirahmati, lagi disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah. Marilah sama-sama kita pertama dan selamanya dan senantiasa kita rafakkan syukur ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi ini terlalu banyak nikmat. Sejak sekian lama Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita nikmat, dan alhamdulillah kita dapat sama-sama lagi pada pagi ini dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, bagi edisi Selasa 16 Februari 2021 bersamaan dengan 4 Rejab 1442 Hijri. Alhamdulillah, syukur pada pagi ini tajuk yang akan kita bicarakan cukup menarik, iaitu dalam pengajian hadis tanda akhir zaman. Kita akan saksikan, kita bakal menelusuri bersama-sama apakah tanda akhir zaman dan apakah persiapan yang mungkin kita perlu persiapkan, kita lakukan untuk kita menghadapi saat dan juga ketika itu. Dan pada pagi ini seperti biasa kita bawakan di studio panel undangan kita yang berbahagia, Ustaz Roslan Muhammad. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ustaz? InsyaAllah selamat dan kita doakan semua kita dalam kesihatan baik insyaAllah. Amin insyaAllah, mudah-mudahan. Alhamdulillah. Dan kembali kita digandingkan pada pagi ini Ustaz. Semestinya banyak yang akan kita kongsikan dengan para penonton kita pada pagi ini. Dan seperti biasa, ibu-ibu, ayah-ayah para penonton bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin insyaAllah. Amin. Bagi yang ingin mengajukan sebarang persoalan atau kemusykilan, jangan malu, jangan segan, malu bertanya, sesat jalan. Terus hubungi kami 1-800-88-1677 atau paling mudah, terus sahaja ke laman rasmi Facebook kami, Tanyalah Ustaz TV3. Dan jangan lupa kita bersiaran serentak menerusi TV3 dan TV9. Dan bagi anda yang menonton kami menerusi TV9, kita lanjutkan siaran tambahan 30 minit sehingga jam 8.30 pagi. Jadi terus dia menonton kami sehingga ke hujung rancangan insyaAllah. Dan seperti biasa kita bawakan statistik awal sehingga semalam COVID-19 yang sedang melanda negara kita pada ketika ini. Dan menerusi laman rasmi Kementerian Kesihatan Malaysia, 2,176 kes baru dicatatkan, menjadikan jumlah kes keseluruhan sebanyak 266,445 kes. Manakala bagi jumlah kematian baru, 10 kematian dicatatkan, menjadikan jumlah kematian keseluruhan sebanyak 975 orang. Manakala bagi kes sembuh baru 4,521, menjadikan jumlah kes sembuh keseluruhan sebanyak 218,335 kes. Saudara sedang penonton, mari kita terus mematuhi SOP yang telah pun digariskan dan kita terus berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan jalan keluar, kekuatan dan juga ketabahan hati dalam kita menempuh cabaran pandemik COVID-19 ini. Dengan tanda pagar kita mesti menang insya-Allah. Baiklah Ustaz, banyak perkara yang akan kita kongsikan pada pagi ini Ustaz. Mudah Allah permudahkan. Amin insyaAllah. Mudah-mudahan tanda akhir zaman dalam pengajian hadis kita pada pagi ini, saya serahkan untuk permulaan kepada yang berbahagia Ustaz. Falyatafaddal mashkur. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka as-salamata wal afu wal afiyata was salamata wal inayata wal barakata wal maghfirata birahmatika ya akramal akramin. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judami
ومن سيء الأسقام. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا رب العالمين. أما بعد. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan, tetamu-tetamu di pagi yang penuh barakah ini. Mudah-mudahan semuanya kita dalam keadaan kesihatan yang baik, diberikan Allah ketenangan, kerahmatan, keselamatan dan keimanan yang kental. Amin. Keimanan yang kukuh dan padu dalam jiwa-jiwa kita semua sebagai satu bekalan dalam kita melari bahtera hidup kita sebagai insan mukmin yang sejahtera, selamat di alam bumi dan paling utama bahagia di alam sana, iaitu di alam mahsyar nanti insya-Allah. Amin insya-Allah. Saya pun doakan mudah-mudahan dari Anas juga dalam kesihatan yang baik. Amin insya-Allah. Tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah sekalian. Bicara kita pada pagi ini sebenarnya bicara yang saya kira bicara menyentuh perasaan, menyentuh jiwa, menyentuh hati masing-masing. Kali bercakap tentang kita dan keadaan kita. Kita dan situasi kita. Sebab itu dalam hal ini saya kira bicara hadis pada pagi ini banyak hadis-hadis berkait dengan akhir zaman ini. Bahkan dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim ada bab khas tentang soal fitnah akhir zaman, tanda kiamat kecil dan besar. Bahkan dalam keseluruhan kitab-kitab hadis daripada Al-Bukharinya, Muslimnya, Sunan Tirmizi, Abu Daud, An-Nasai, Ibnu Majah, bahkan dibicarakan sama oleh kitab-kitab yang lain dalam Al-Mustadrak, dalam kitab Imam Al-Baihaqi, dan boleh dikatakan semua kitab-kitab hadis termasuk yang 6 utama dan hadis yang lain termasuk Imam Ahmad dalam musnadnya ada bab-bab tentang soal akhir zaman dan dinisbah kepada tanda-tanda kiamatlah, alamat as-sa'at as-sughra kecil dan alamat as-sa'at al-kubra, tanda kiamat yang besar. Jadi dalam hal ini saya mengambil satu pandangan agak menarik daripada Al-Imam An-Nawawi rahmatullah yang berkata bahawa segala apa yang datang daripada Nabi SAW tentang persoalan tanda akhir zaman, ia adalah satu kebenaran. Tanpa kita persoalkan. Sebab ada mungkin titik persoalan orang tanya, mengapa Nabi bercakap tentang akhir zaman? Nabi tok nujum ke? Nabi itu dalam pandangan sebagai manusia macam kita juga, tapi kenapa bercakap tentang akhir zaman, situasi yang bagian-bagian, sedangkan masa itu Nabi dah tak ada? Jawapan mudah saja, sebab Nabi adalah utusan Allah Azza wa Jalla. Nabi utusan Tuhan. Bila utusan Allah Azza wa Jalla, Allah mengajar Nabi tentang apa yang akan datang, yang akan berlaku. Walaupun sejuta tahun akan datang sekalipun, datang daripada Allah Azza wa Jalla. Jadi Nabi hanya sekadar menyampaikan, itu tugas Nabi. Maka bila disebutkan hal tentang tanda akhir zaman, kata Nawawi, ia satu benda yang benar, yang pasti dan ia akan berlaku. Sebab Nabi tidak berdusta. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tak bercakap secara main-main. Nafsu tidak, tapi semua cakapan Nabi daripada bimbingan wahyu Allah Azza wa Jalla. Baik. Maka dalam bicara kita pada pagi ini, mukadimah saya ialah tajuknya tanda akhir zaman. Yang pertama tuan-tuan, sebagai seorang mukmin, berdasarkan dalil-dalil yang ada daripada hadis akhir zaman ini, pertama kita letak keyakinan. Ia satu kepastian akan berlaku. Tidak sekarang, akan datang. Tapi hakikatnya kalau tengok kepada tanda-tanda itu dah berlaku pun di zaman kita, bahkan sebelum zaman kita dah berlaku dah. Sekurang-kurangnya apa yang berlaku itu datang daripada hadis Nabi sendiri. Apa dia? Kebangkitan Nabi itu pun dah tanda akhir zaman. Sebab Nabi Muhammad adalah penutup kepada Nabi-Nabi Rasul-Rasul. La nabiyya ba'dah. Tak ada Nabi lepas Nabi Muhammad. Arti bila Nabi Muhammad bangkit saja sebagai Rasul terakhir, maknanya kita dapat di akhir zaman. Kalau belum Nabi Muhammad, ada Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ayub, Nabi Harun Idris, maknanya zaman tu panjang lagi lah. Tapi bila Muhammad bangkit, jadi ini kata para ulama menunjukkan bahawa itu adalah tanda kiamat. Ini berdasar kepada padang Al-Qurtubi. Dalam Qurtubi menulis dalam satu tulisan dia itu kata, awwaluhan nabi di nabi akhir zaman. Nabi itu akhir zaman, maka kata dia dengan sebab Nabi akhir zaman itu, maka
akan datanglah tanda-tanda yang menunjukkan bahawa zaman ini akan berakhir, akan ditutup oleh dengan pelbagai peristiwa lah. Baik. Yang pertama. Yang keduanya, bila bercakap tentang akhir zaman ini, memaknakan kepada kita satu makna besar. Apa dia maknanya? Macam kata Al-Fadhil dan Anas tadi, apa persiapan kita? Mal isti'adad. Apa persiapan kita kalau kita nak terima kenyataan dan kita berikan, orang kata apa, kebebasan diri kita, mesti ada persiapan kita. Yang kedua. Yang ketiganya ialah, kita kena memahami hakikat akhir zaman berdalil daripada mana? Dalil daripada hadis Nabi SAW. Tak boleh kita bercakap tuan-tuan tanda akhir zaman hanya berdasar kepada pemikiran semata-mata. Maka salah satu hadis yang kita akan ketengahkan pada pagi ini sebagai mukadimahnya ialah, saya ambil daripada riwayat Bukhari dan Muslim. Asy-Syaikhan, ini saya kira sebagai nas pertama, sebagai hujah-hujah kita kemudian dalam perbincangan sama ada melalui soalan tuan-tuan ke atau pasal kemudian, kita ambil hadis pertama, iaitu hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang berkata bahawa Nabi SAW satu hari telah bercakap. Aku dengar, kata dia, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku dengar Nabi bercakap. Hadis pada Bukhari Muslim. Apa kata Nabi? Min asyratis sa'ah an yaqilla al-ilmu wa yadhhar al-jahlu wa yazhar az-zina wa takthur nisa, dan ada kata wa yafshu al-jahlu. Itu antara contoh hadis. Dan hadis ini pada Bukhari Muslim. Kata Anas bin Malik, aku dengar Nabi telah bercakap pada kami, para sahabat, kata Nabi, antara tanda akhir zaman, kalau terjemah bahasa mudah, tanda kiamat, ialah bila berlakunya situasi ilmu dan makin hari makin menipis, makin menguranglah. Baik dalam konteks pengajian, baik konteks para ulama, ilmu tu dah makin hari makin menipis kedukannya. Kefahaman apatah lagi. Baik. Yang kedua ialah bila berlaku kejahilan melanda, kelajaran melanda masyarakat. Yang ketiga, bila zina berluasa di masyarakat. Hari ini orang bercakap tentang isu sugar. Sugar apa? Saya nak sebut payah. Sugar daddy ke? Baby ke? Gula-gula. Jadi ini pun dah tanda satu benda yang bukan kecil kepada kita. Betul. Ya, ini satu tanda bahawa ia satu unsur perzinaan. Perzinaan itu namanya. Baik, kemudian datangnya kata Nabi, dalam konteks yang sama ialah berlaku kejahilan melanda. Jadi maknanya, hadis tuan-tuan satu hadis yang ada tanda aras. Bagaimana akhir zaman sedang berlaku di tengah-tengah masyarakat kita. Jadi saya kira itulah sebagai mukadimah awal. Bagaimana ianya sesuatu yang kita nak takut, memang takut. Tapi takut tak takut, ini kenyataan kita. Sementarahan pula, kata para ulama, termasuklah seorang tokoh zaman kita sekarang, Al-Qadhi, kata apa? Nahnu na'ish fi akhir zaman. Kita memang hidup di akhir zaman. Yang penuh dengan porak-poranda, dengan peperangan, dengan perkelahian, dengan penipuan, macam-macam lah. Apa ceritanya? Jangan ke mana-mana hingga rancangan selesai. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ustaz dah bagi cue dah, masya-Allah, tabarakallah. Ini persatu hakikat yang perlu kita lalui bersama, iaitu peristiwa ataupun tanda akhir zaman yang telah banyak dikhabarkan melalui hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wa baraka wasallam. Dan insya-Allah Ustaz, banyak lagi yang akan kita sama-sama telusuri apa yang disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk sama-sama kita bincangkan pada pagi ini. Saudara, biasakan kehidupan normal baharu dakwah. Dan yang Ustaz sampaikan, biar tahu jangan keliru. Kita kembali bergabung selepas ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judhami wa min sayyi'il asqami. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, masih lagi terus setia bersama dengan kami. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah, bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala.
Kita masih lagi membicarakan topik pengajian hadis tanda akhir zaman sebagaimana mukadimah yang telah pun disebutkan oleh tetamu undangan kita yang berbahagia Ustaz Ruslan Muhammad. Banyak hadis-hadis baginda Nabi SAW yang menyebutkan secara jelas tentang bagaimana ataupun tanda-tanda akhir zaman ini ataupun tanda-tanda kiamat yang insya-Allah kita akan sambung Ustaz untuk diskusi yang berikutnya. Saya serahkan kepada Ustaz, tapi sebelum tu Ustaz, kita dengan izin Ustaz, kita raikan dahulu soalan daripada sahabat kita di Facebook yang bertanya, Nur Dahlia Biru. Panjang soalannya Ustaz, masya-Allah tabarakallah. Assalamualaikum Ustaz dan Na'im. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud tidak akan berlaku kiamat sehingga diangkat ilmu, banyaknya berlaku gempa, masa berlalu dengan pantas, terzahirnya fitnah dan banyaknya pembunuhan. Soalannya Ustaz yang pertama, adakah keimanan yang teguh dan ilmu yang benar sahaja yang akan mampu menyelamatkan umat Islam daripada ujian yang lebih besar? Yang kedua, bagaimanakah ilmu yang diangkat ketika akhir zaman? Adakah ilmu yang disampaikan oleh para guru dan ulama tidak dimanfaatkan sebaiknya, malah ada yang menghina dan tidak menghormati para alim ulama? Dan yang ketiga, adakah wabak virus corona ini antara tanda-tanda di akhir zaman? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih, biar tahu jangan keliru Ustaz. 3 soalan di situ Ustaz. Okey. Terima kasih ke Puan Nur Dahlia Biru. Ya, panjang soalan tu. Masya-Allah. Tapi rangkumannya saya fikir tidaklah terlalu panjang jawapan saya. Yang pertama sekali ialah benar ada hadis sebut tentang bagaimana di akhir zaman ilmu diangkat. Saya dah baca hadis tadi pun. Kemudian ada hadis disebutkan daripada Imam Bukhari menyatakan takthur al-zalazil. Ia ada banyak gempa bumi berlaku. Di sana sini berlaku gempa bumi. Termasuklah di antara hadis yang begitu menarik ialah tentang berlakunya pembunuhan ataupun al-qatl. Disebut dalam hadis al-harju, iaitu al-qatl. Ini semua hadis-hadis yang sahih daripada Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nasnya ada. Dan semua rangkum itu ada dalam satu hadis. Baik. Jadi kenyataannya, pertama kita kena faham, bila Nabi sebut tentang cerita-cerita ini, ia ada satu gambaran al-haq, itu satu kebenaran. Dia tak berlaku zaman Nabi mungkin pembunuhan. Ya, tak berlaku totalnya. Memang kita dapati zaman sahabat ada sikit permasalahan di kalangan sahabat sekali, tapi kita tak kata itu sebagai satu isyarat awal. Tapi kemudian sahaja sehingga berlakunya pembunuhan yang begitu melata di masyarakat sehingga menakutkan kita. Kemudian datangnya peristiwa sebagaimana disebutkan tadi, gempa bumi, al-zalazil yang begitu banyak berlaku. Baik. Sekarang isunya ialah apakah keimanan teguh saja yang boleh menyelamatkan kita? Jawapannya benar. Sebab itulah kita ni tuan-tuan, kalau kita nak melihat dalam kacamata agama sekadar peristiwa semata-mata, tapi kita ada persiapan ilmu cukup, apa maknanya? Jadi sebab itulah bila ada ujian datang, kita akan cari jalan pulang kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab itu saya kata-kata seorang ulama kita yang besar di zaman kita. Ya, saya nak namakan ulama besar itu kerana dia banyak nulis, di antara ialah Syekh Dr. Muhammad Hamdan Al-Uraifi. Kitabnya ada, iaitu Nihayatul Alam. Ini antara kitab beliau. Beliau dalam kitab menyatakan kepada kita bahawa kita jangan tengok dalam kacamata peristiwa demi peristiwa. Ia akan berlaku, tapi peristiwa penting kita. Apa persiapan kita? Jadi kalau kita boleh mantapkan keimanan, mantapkan keilmuan, mendekat kepada diri kepada Allah Azza wa Jalla, bermuhasabah kehidupan kita pada agama ini, kita akan ada kekuatan. Arti kalau berlaku pun apa situasi, pembunuhan ke, peperangan ke, gempa bumi ke, kita akan mati sebagai seorang Muslim. Mati sebagai mukmin, ada nyawa keimanan. Bukan hilang akhlak, bukan hilang agama. Jadi kata beliau, itu asasnya. Suatu dalam hadis yang disebut kepada kita, kata Nabi, badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil muzlim yusbihur rajulu mu'minan. Ini saya akan kupas nanti. Tapi saya nak ambil hadis sebagai awalnya dalam hadis pada Imam Muslim, Nabi kata apa? Badiru bil a'mali. Bersegeralah kamu kepada amal salah. Ini asas utama. Amal saleh kena mantapkan, ilmu kena pekukan. Yang kedua, persoalan tentang bagaimana ilmu yang diangkat itu. Macam mana Nabi sebut ayyaqilal ilm. Menarik ulama bincang hal ini. Macam mana Nabi Allah kata diangkat ilmu? Nabi sebut melalui kata-kata daripada Allah kan, Allah diangkat. Jadi dalam hal ini, kalau kita tengok dalam beberapa hadis yang tertentu daripada Nabi SAW, jelas Nabi sebut antaranya tentang ilmu diangkat
Antaranya ialah kita tengok dalam hadis Imam Muslim. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an. Allah tak tarik ilmu secara begitu rupa. Secara cash, tunaikan jam ini tak. Tapi Allah angkat melalui apa? Antara ialah para ulama, seorang-seorang telah tidak ada tengah-tengah masyarakat. Saya tak tahulah, tapi guru kami masa belajar dulu, guru kami masa mengajar dulu, kata apa? Kami mengajar kamu sekarang ni, kami itu guru kami lah. Dan mereka tu ada hafiz Quran. Buta pun, Quran di dada, guru kami, kat saya. Dia kata, kami ni tak ada apa pun. Berbanding kami dengan Nawawi, Al-Bukhari, Muslim, Nasai. Padahalnya, ia mengajar kami ni, dadanya penuh dengan Al-Quran. Datang ke kelas, lenggang maklimah je. Tapi semuanya disebut kepada kami. Yang kita ni tak catat pun, catatlah juga. Tapi kata mereka kami tak ada apa-apa. Bila saya dengar tu, saya fikir kemudian, bila kita dah balik ke negara ni, dah agak dewasa ni pada masa tu, dengar sajalah. Subhanallah. So apa? Guru kita mengajar kita tu, sebegitu alim, aku hari ni, nak ada ceramah pun buka kitab. Contoh saya sekarang, 1, 2, 3 kitab buka ni. Tak datang melenggang maklimah. Rujukan. Itu pun kadang-kadang hilang rujukan di mana nak cari ni. Tak melekat. Jadi menundukkan kepada kita, Allah angkat ilmu melalui ulama seorang-seorang tak ada. Dah bila ulama seorang tak ada, yang tinggal apa? Al-juhala. Itu kata Nabi SAW, walakinna, apa kata dia, hatta idza lam yutrak aliman ittakhadhan nasu ru'asan juhala. Akhir zaman, orang jahil ramai. Jadi Allah angkat ilmu lah itu. Saya tak bincang lagi tu tentang soal orang tak mengaji, tu lagi cerita. Baik. Kemudian tentang persoalan coronavirus yang ada pada hari ini. Kita boleh kata, dalam bahasa mudahnya, ini merupakan satu ujian kepada kita. Memang tak ada hadis sebut datang, tetapi dalam hadis umum tentang al-auja', tentang penyakit yang pelik-pelik, at-ta'un. Kita boleh gambar wabak, kita boleh gambarkan ini juga merupakan tanda akhir zaman. Ustaz, macam saya katakan zaman, ta'un dah berlaku zaman yang lalu, zaman Umar kan. Ialah penerusan itu. Cuma teruk tak teruk saja. Tapi ini hakikat menunjukkan kepada kita bahawa ini adalah tanda akhir zaman. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan terjawab persoalan sahabat kita tu, rentetan ataupun kronologi yang berlaku, yang sebagaimana Ustaz sebut, wabak itu telah pun sekian lama berlaku sejak zaman kita melalui beberapa wabak Ustaz yang lalu, berfasa-fasa Ustaz, dan pada ketika ini kita melalui tempoh yang sekira cukup sukar Ustaz, pandemik COVID-19 yang masya-Allah tabarakallah dalam istilahnya membungkam jiwa kita untuk kita kembali bertaubat, kembali kita bermunajat, menginsafi diri kita betapa kerdilnya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya Ustaz, kalau boleh kita raikan soalan yang berikutnya daripada sahabat Facebook kita, Nurul Huda Tajuddin. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Di dalam riwayat Bukhari ada menyatakan tentang kiamat pasti akan berlaku apabila masa berasa begitu pantas seperti halilintar. Apakah maksud masa yang berlalu terlalu pantas di akhir zaman ini? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada soalan dikemukakan oleh siapa tadi? Nurul Huda. Tentang hadis daripada Al-Bukhari tentang peristiwa di mana masa ini semakin yataqarab, semakin laju, semakin pantas, semakin cepat. Baik. Ada 3 nas tentang hal ini. Tapi kesemua nas ini nas yang sahih. Bukhari pun sebut, Imam Ahmad pun sebut. Termasuklah juga disebutkan oleh Abu Daud dan beberapa ulama lain. Jadi kesimpulan hadisnya ialah tentang petanda-petanda akhir zaman. Cuma tinggal lagi tuan-tuan dalam hal ini ialah kata para ulama kita rahmatullahi ajma'in, dia begini. Saya nak kupaskan tentang isu noda ini. Yang pertama sekalinya ialah bila kita bercakap tentang persoalan tentang yataqarrabuz zaman. Hadisnya saya kena baca kod supaya kita dapat satu perkara yang dekat dengan kita. Sebagai contohnya daripada hadis yang disebutkan daripada Imam Tirmizi. Al-Bukhari ada, saya baca yang Tirmizi punya. Nabi kata apa? Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, la taqumu sa'atu hatta yataqarrab az-zaman wa takunu as-sanatu kasyahri wasyahru kaljum'ati wa takunu al-jum'atu kalyawmi wa yakunu al-yawmu kas-sa'ati wa takunu as-sa'atu kadh-dharmati bin-nar. Kata Nabi, akan kiamat berlaku bila sampai masa ini begitu pantas, laju. Sehingga kata Nabi dalam keadaan begitu, sebulan
setahun macam sebulan, dan sebulan macam satu Jumaat saja, dan Jumaat semacam sehari saja, seminggu macam sehari, dan akhirnya sehari macam sejam. Sejam itu semacam mana? Sebentar macam kilatan api. Api kalau menyala pun sekejap je, kemudian jadi bara lah kan. Ulama kita kata apa? Ini menariknya. Para ulama kita bincang. Kenapa disebut taqarrab? Apakah menunjukkan kepantasan secara fizikal? Pertama, ada ulama kata itu dengan makna al-ma'nawi. Artinya dalam maksud kepantasan masa dengan makna hilang berkat. Zahabul barakati. Ini kena bantu tuan-tuan ni. Makna masa dianggap pantas tu, kita rasa, ni dah pukul 7 ni. Sekarang 7 betul ni, 7 minit dah. Rasa bagus sangat lagi. Kejap lagi, dah pukul 12. Allah. Kata ulama, sebenarnya makna hadis ini menunjukkan hilang keberkatan masa. Zahab al-barakah. Maknanya daripada juru maknawinya. Sebab apa kata ulama? Sebab banyak orang guna masa cara salah. Allah. Masa diguna cara salah. Maksiat, tak solat, tak sembahyang. Jadi berkat masa Allah tarik melalui apa? Soalan pantas. Tengok-tengok, zuhur masuk, kejap dia asar. Tengok-tengok, isyak masuk. Hilang berkat. Satu. Adapun yang kedua kata ulama, itu maknawi juga. Kata ulama dengan makna hari ini, kepantasan masa itu berlaku dalam suasana begitu cepat. Kita dulu nak ke Mekah, ya, dengan kapal laut mau 2 bulan kot, 11.5. Sekarang ni 8 jam sampai ke Mekah. Ya. Dulu balik kampung ke utara, makan masa mungkin 1 hari suntuk. Tapi hari ini dalam masa 4 jam sampai. Betul. Maknanya, ya taqarrub dengan cara maknawi tadi, dunia makin hari makin dekat. Jalan kita makin dekat. Dan yang ketiganya ialah dengan masuk BHC. Ini kita akan bincang kejap lagi kerana kita nak berhenti rehat sekejap, insyaAllah. Baik. Kita ada pemanggil Ustaz sebenarnya di talian pada ketika ini. InsyaAllah kita nak raikan terlebih dahulu Haji Tukinun. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Ruslan Muhammad dan Syed Anas. Tukinun ya tadi. Ya, sila. Okey, soalannya ini Ustaz ya, ini saya tengok Ustaz pada zaman mungkin anda akhir zaman. Kita tahu sendiri Ustaz, Quran adalah Nabi yang agung. Di masjid dan di rumah kita tengok sekarang Ustaz, dia bukan ahli abai tapi jarang disentuh. Sekarang orang itu pakai telefon bimbit. Mudahlah Ustaz. Jadi saya kesianlah Ustaz ni kalau dia menangis Ustaz kan. Jadi nak minta penjelasan ke manakah adakah itu betul yang dikatakan di akhir zaman. Soalannya ya. Terima kasih banyak-banyak Ustaz. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Haji Tukinun atas soalan yang saya kira cukup menarik. Bila mana zaman teknologi ataupun semakin maju Ustaz, masya-Allah, Quran pun dibaca melalui telefon bimbit, tab dan sebagainya Ustaz. Jadi mungkin kemajuan teknologi ni mungkin ada tanda-tanda di situ akhir zaman ataupun yalah bukan tak ada mushaf Quran, ada mushaf di rumah tapi lebih selesa dengan teknologi yang ada, lebih dekat dengan teknologi. Apakah ini juga tanda-tanda akhir zaman? Sedikit komen Ustaz. Saya nak jawab macam saja. Ada kadang-kadang akhir zaman ni ada benda yang membawa kepada kebaikan. Tak semua akhir zaman itu tanda keburukan. Ada kebaikan. Contoh bila kita bercakap tentang teknologi moden. Quran dapat dibaca by phone contohnya. Tak perlu buat mushaf lagi dah. Ke mana-mana dalam kenderaan boleh. Ini suatu tanda akhir zaman tapi ada unsur dinamanya al-fadl, kebaikan, fadailnya. Kita kena terimalah. Ini untuk mudahkan. Jadi orang nak meningkat keimanan, meningkat ketakwaan, maka gunakanlah. Anda boleh baca Quran di dalam kenderaan. Baca Quran di mana-mana pun. Dulu baca Quran kena ke masjid agaknya. Sebab masuk Quran, masuk di masjid. Jadi ada benda-benda kadang-kadang akhir zaman ni ada makna yang tersendiri pada kita. Gunakanlah. Contoh dalam hubungan kita by phone seumpamanya. Kita boleh tanya khabar rakan kita sejauh mana perjalanan kita, tanya khabar sihat tak sihat anak kita. Jadi ini satu kebaikan. Dia tidak menandakan satu kerugian, melainkan kita guna itu untuk tujuan kejahatan dan keburukan. Maka itu keburukanlah. Guna telefon untuk apa? Untuk fitnahkan orang. Telefon untuk apa? Untuk caci maki orang. Masalahlah. Jadi sepatutnya semua itu ada kebaikan. Allah Maha Kaya. Sebab apa? Al-hikmatu dhallatul mu'min fa aina wajada fa huwa haqqu biha. Ilmu bagi pada kita, ilmu daripada hilang. Contohnya dengan ilmu teknologi sekarang, itu adalah hak kita. Kita gunakan untuk kebaikan,
bukan ke arah kejahatan dan keburukan. Masya Allah, teknologi untuk diurus tak, bukan untuk dihapus. Untuk diurus, Masya bukan Allah, untuk dihapus. dihapuskan. Masya Allah. Cantik. Kita zaman sekarang ni pun kita dah tengok macam-macam teknologi yang datang, mungkin akan datang ke depan, mungkin lebih moden dan sebagainya. Ustaz, bila mana Ustaz sebut tentang kemudahan yang ada juga kebaikan, termasuklah mungkin ada di dalam hadis Nabi SAW menyebutkan tentang pasar yang semakin dekat dengan kediaman rumah kita. Mungkin sedikit lanjutan daripada Ustaz sedikit. Saya begini, saya ingat kita akan sentuh kejap lagi, tapi begini, dalam hubungan kita dengan agama ini, yang penting ialah kita lihat dalam kacamata iman. Jangan tengok dalam kacamata nafsu dan pemikiran semata-mata. Hari ini, Da'i, Anas, bila orang cakap dalam kacamata nafsu, pemikiran semata-mata, dia akan buat satu benda macam-macam. Konspirasinya, macam-macam. Ini di antara penyakit kita. Betullah bagi saya nak jawab soalan tu cara kemudian lah. Ya. Sebab saya nak sambung lagi yang Puan Nurul tadi. Boleh Ustaz, insyaAllah. Tapi isunya ialah, tuan-tuan tolonglah. Peganglah sumber yang tepat, hujah yang benar, dalil yang betul. Daripada mana? Hadis-hadis Nabi SAW. Dalam kacamata itu, insya-Allah kita akan dapat ilmu, bukan keburukan, kebaikan, bukan kesesatan. Wallahu a'lam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ini satu gambaran kepada kita bahawasanya bukan bila kiamat itu berlaku itu bukan masalah kita ataupun bukan perkara yang perlu kita fikirkan, kerana itu dalam ilmu pengetahuannya Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha mengetahui. Tetapi yang paling penting ialah apakah persiapan yang perlu kita persiapkan dalam kita menghadapi saat tersebut. Dan masya-Allah mungkin selepas ini banyak lagi huraian daripada yang bagi Ustaz. Jangan ke mana-mana, biasakan kehidupan normal baharu, dakwah. Dan yang Ustaz sampaikan, biar tahu jangan keliru, kembali bergabung selepas ini. Alhamdulillah, masih lagi terus setia bersama dengan kami. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Masih lagi kita berbicara tentang pengajian hadis, tanda akhir zaman. Tanda akhir zaman, sesuatu yang perlu kita renung dan muhasabah. Dan kita masih lagi bersama yang berbahagia Ustaz Roslan Muhammad. Dan Ustaz, kita nak sambung perbincangan topik kita pada pagi ini. Sebelum tu saya nak mengajak kepada para penonton yang ingin mengajukan sebarang persoalan atau kemusykilan, terus hubungi kami 1-800-88-1677 atau paling mudah terus sahaja tinggalkan soalan anda menerusi laman rasmi Facebook kami, Tanyalah Ustaz TV3. Jangan lupa bagi yang menonton menerusi FB Live untuk tekan butang kongsi, sebar luaskan, mudah-mudahan bermanfaat insya-Allah. Dan berikutnya Ustaz, kita raikan soalan berikutnya daripada sahabat Facebook kita, Razali Zali Ismail, yang bertanya, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalan yang pertama, mengapa Allah Subhanahu wa taala sembunyikan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam seluruh umat manusia tentang hari kehancuran dunia ini, yakni kiamat? Dan yang kedua, apakah memang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala umat akhir zaman ini banyak yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Mohon perkongsian ilmu daripada Ustaz. Terima kasih. Dua soalan daripada Razali Ismail di Facebook, Ustaz. Baik, terima kasih kepada Saudara Razali. Dua soalan menarik. Soalan yang semasa dan soalan wajar. Pertama, kenapa Allah rahsiakan tentang soalnya hari kehancuran dunia, kiamat ini? Pertama sekali, kita jangan lupa bahawa soal ketentuan bila mata sa'ah itu adalah dalam ilmu Allah Azza wa Jalla. Itu kenyataannya. Sebab kalau Nabi mengetahui tentang tanda kiamat berlaku biar kiamat berlaku, Nabi jawab dah dalam soalan Jibril yang tanya, Ya Muhammad, mata sa'ah. Kan Jibril datang kepada Nabi tentang iman, tentang Islam, tentang ihsan. Soalan keempat, Ya Muhammad, mata sa'ah. Bila kiamat? Nabi tak jawab tentang bila, Nabi kata tanda-tandanya. Maknanya di situ menampakkan bahawa urusan kiamat bila itu bukan daripada pemikiran dan pengetahuan manusia. Allah Maha Kaya.
Itu layak bagi Allah Azza wa Jalla. Jadi apakah itu ada satu kezaliman kepada Nabi Muhammad sampai Nabi tak tahu? Tidak, tuan-tuan. Sebab kita kena faham betapa bila Allah tak beri tanda kiamat bila akan berlaku, Allah tak betul bila kiamat, itu suatu perkara menunjukkan kepada kita tentang apa persiapan kita. Suatulah menurut pandangan dibawakan Imam At-Tabari, Imam Al-Qurtubi, dia kata apa? Bila mana Nabi tak jawab tentang soal Jibril, tentang bila kiamat, tapi jawab tanda kiamat, itu kata Imam Tabari menunjukkan bahawa Nabi kita arahan untuk kita bersiap sedia. Sebab apa? Dunia tidak akan tegak selama-lamanya. Bumi tak akan ditonjang oleh kita selama-lamanya. Bila sampai masa, Al Quran, iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Surah Al-Anbiya pertama lagi. Manusia lalai kata Allah. Jadi kita kena persiapan. Yang keduanya tentang isu apakah sudah takdirkan umat akhir zaman suka kepada maksiat. Saya kena jawab dengan adil. Isu kejahatan manusia dalam kemaksiatan itu bukan isu umat Muhammad saja. Berlaku sudah pada zaman yang lalu. Apakah umat Nabi Nuh tak buat maksiat ketika mereka menolak ajaran Nabi Nuh? Apakah umat Nabi Musa tak buat maksiat ketika mereka tolak ajaran Nabi Musa? Apakah umat Nabi Hud tak buat maksiat sehingga mereka dihancurkan Allah Azza wa Jalla? Apakah umat Nabi Lut tak buat maksiat sehingga mereka dibinasakan? Maknanya keperbuatan maksiat sudah berlaku semenjak zaman berzaman kerana manusia ini adalah manusia. Ada yang degil, ada yang baik. Ada yang beriman, ada yang kufur kepada Allah. Jadi bila ada kedegilan itu, tak kira mana zaman. Mereka buat maksiat, akhir Allah beri mereka binasaan. Sampai mereka dihancurkan bumi. Termasuk orang Muhammad ini. Suatulah dalam hal ini, kita kena faham betapa apa yang utama kepada kita ialah kena ingat bahawa umat akhir zaman ini, kalaupun Allah uji ujian pelbagai, tapi Allah kadang-kadang tangguhkan ujian melalui diberi kita ruang untuk kita kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Suatulah pernah satu ketika satu riwayat menyebut, menjawab ini mungkin riwayat yang tak kuat daripada Bukhari, tapi Al-Baihaqi sebut, sahabat tanya Nabi, "Ya Rasulullah, apa beza kita umat yang lalu? Beza kita di akhir zaman dengan umat yang lalu. Apa beza Rasulullah?" Kata Nabi, untuk umat sebelum kamu, di zaman Nabi Hud, zaman Nabi Nuh, zaman Lut, Allah binasa secara by cash. Buat dosa saja, malamnya datang angin yang berat, kemudian hancurkan. Buat maksiat, dan seminggu datang binasa, akhirnya bumi berbuat balik. Segera. Tapi umat Muhammad, kata Nabi, Allah lewatkan azab. Sebab apa? Sebab Allah bagi ruang untuk kamu kembali. Jadi ini satu rezeki kepada kita lah. Cuma di mana berada kita Cik Zahra tadi, kita mesti berdiri laluan kita. Betul. Artinya jangan cipta kemaksiatan, cipta kebaikan. Jangan cipta kejahatan, cipta keimanan. Itu yang paling penting sekali. Pokok pangkalnya Ustaz, jangan rasa selesa, jangan berasa diri aman daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Terus kita bertaubat, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Berikutnya Ustaz, kita nak raikan pemanggil yang berikutnya di talian pada ketika ini. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Anas dan Ustaz Muhammad Ruslan Muhammad. Saya Umar bin Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3, Pekan Pahang. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalan saya begini Ustaz, seperti tanda-tanda akhir zaman ini dah banyak kita lihat ni Ustaz ya. Jadi satu saya nak tanya mengenai salah satu tanda akhir zaman, iaitu si ibu melahirkan tuannya Ustaz. Ini banyak berlaku dan kita selalu dengar perkara macam ini. Jadi soalan saya Ustaz, apakah ini tanda-tanda kecil ataupun tanda besar, dan apakah cara terbaik untuk kita membendung perbuatan macam ini? Kerana apabila anak itu berkedudukan tinggi, ibunya dibuat sebagai seorang pembantu rumah dan sebagai hamba kepada beliau. Yang ini yang kita tak nak lihat. Dan ada juga hadis yang mengatakan kalau salah-salah yang lain tu mungkin Allah tangguhkan balasan, tapi kalau dengan ibu sendiri ini Allah bayar kes di dunia. Sejauh mana kebenaran perkara ini? Dan saya ingin penjelasan daripada Ustaz pada pagi ini supaya ada kaedah yang terbaik untuk kita membendung perbuatan yang cukup-cukup tidak ingin kita lihat ini Ustaz. Itu je soalan saya Ustaz dan Da'i. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pemanggil kita yang bertanya, Encik Umar bin Majid. Satu soalan tentang perkara yang Ustaz sebut tadi ketika mana Jibril bertanya kepada Nabi SAW. Saya ingat saya dalam hadis 40 Imam Nawawi menyebutkan tanda kiamat, maka itu antara gambaran yang diberikan oleh Nabi SAW. Hadis Muslim. Hadis riwayat Muslim. Mungkin sedikit penjelasan daripada Ustaz. Ya, yang pertama Encik Umar, terima kasih. Kita kalau kita nak buka balik lembaran akhlak masyarakat semasa ini,
banyak tanda akhir zaman dah berlaku sesuai dengan apa yang Nabi tinggalkan wasiat kepada kita. Dalam hadis Muslim Nabi sebut dengan jelas tentang peristiwa Jibril datang sehinggalah sampai peringkat Nabi beritahu tentang tanda-tanda kiamat. Besar ke kecil memang kalau ikut kepada hukum hadis ini itu tanda kiamat kecil. Bukan besar. Kalau besar ini menyebabkan soal iman al-Mahdi, Dajjal, Ma'juj. Tapi kita cakap tentang tanda kecil. Tapi jangan lupa, kecil macam mana pun kecil, ia besar dalam agama. Sebab dia pemunca kepada banyak masalah yang lain. Betul. Contohnya bila disebutkan oleh Cik Umar tentang peristiwa hadis Nabi yang Nabi sebut dalam hadis, kata Nabi apa dia? Antalidal amatu rabbataha. Ibu lahirkan tuannya. Dan contoh diberikan oleh Cik Umar betul. Sampai tahap satu hari anak-anak tak kisah mak ayahnya, yang mak itulah melahirkannya, membesarkan dengan penuh rasa susah payah, sakit demam, besarkan sampai anak dewasa. Tiba-tiba dibuat Cik Umar tadi, tak kisah tak boleh. Bahkan halau mak yang lebih tua hari ini ada kes di mana ayah ditinggal pun di tepi jalan. Allahu Akbar. Ibu ditinggalkan di tepi jalan. Masya Allah. Tak kira dah perasaan macam mana seorang ibu yang tak boleh bergerak. Jadi bagi saya tuan-tuan, isu ini isu semasa dan Nabi tak berdusta. Akan berlaku. Itu contoh saja. Banyak yang lagi. Bahkan kalau kita tengok dalam hadis yang lain, sebagai contoh dalam hadis daripada Nabi yang lain, di sini saya bawa nasnya kepada tuan-tuan sebagai contohnya, dalam hadis daripada Al-Imam At-Tabari pun sebut. Nabi sebut bagaimana di hujung zaman ini, hatta yakunal waladu ghaizan. Tahapnya menjadikan anak itu punca kemarahan. Mak ayah tak senang hati, menangis memanjang malam siang, air mata tak kira apa. Anak bukan umur 3-4 tahun. Anak dah usia 28 tahun, 30 tahun. Tapi mak ayah umur 70 tahun menangis malam siang. So apa? Mikirkan gelagat anaknya yang tak keruan. Anak yang tak ada akhlak, anak yang begitu jahat contoh akhlaknya. Mak dah 70 tahun. Patut-patut mak tak ada masa menangis. Menangis lagi kepada anak yang usia 33 tahun. Jadi Nabi sebut dalam hadis sahih, hatta yakunal walad ghaizan. Anak punca kemarahan mak ayah. Sehingga akhirnya mak ayah dibuang. Bagi saya tuan-tuan, apa jalan penyelesaiannya? Kita tidak menyerah bulat-bulat kepada keadaan. Nabi sebut tentang tanda kiamat, betul, akhir zaman. Tapi kita jangan serah bulat-bulat kepada keadaan. Dan macam mana Nabi kata macam tak? Maka kita kena ubah situasi kita. Situasi kita kena ubah. Bagaimana kita bentuk keluarga yang beriman, anak yang bertakwa. Ini kerja kita. Betullah bagi saya, kekuatan balik kepada soal kekeluargaan tadi. Kalau keluarga ditanam ilmu yang cukup, betul, iman yang padu, akhlak yang jitu dalam keluarga, baik pada peringkat keluarga daripada awal hingga akhirnya, insya-Allah dia tak akan berlaku. Saya pun tak reda keluarga berlaku dekat saya. Saya tak reda kalau anak saya berkah dengan saya sampai buang saya di jalanan. Saya tak reda. Ya, tapi sana ia berlaku secara harmoni macam mana? Itu sebabnya al-mahabbatu wal ikha. Sayang kasih secara persaudaraan kena tanamkan. Cinta sayang kena tanam. Jadi bagi saya, ruang ini Islam telah atur. Sekurang-kurangnya ada 3 perkara kita kena lakukan dalam suasana sekarang. Pertama, kita banyak beritik kepada Allah Azza wa Jalla. Panjang jawapannya. Beritik kepada Allah. Sebab hati anak-anak bukan hati yang kita miliki. Hati anak, hati Allah miliki dia. Kita hanya berdoa, ya Allah, jadikan anakku anak yang beriman, bertakwa, hatinya hati yang mulia. Baik doa. Yang kedua ialah kita tunjuk akhlak yang terpuji. Berikan suntikan akhlak yang terbaik, kata-kata, bicara akhlak, kita tunjukkan. Yang ketiga ialah kita sentiasa hidup suasana ada keseimbangan. Satulah ibadat kerjakan bersama. Iman kita bentuk bersama. Jangan pula ibadat kita tunggang langgang. Ayah suruh anak sembahyang tapi dia tak sembahyang. Tak kenalah. Kita bentuk suasana kebersamaan. Orang kata al-ma'iyah, bersama dalam beragama. Itu saya 3 perkara lah dalam kerana kita untuk kita menolak daripada berlakunya hal-hal tidak senonoh dalam keluarga kita khasnya. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk kita membimbing anak-anak generasi zuriat keturunan kita menjadi anak yang soleh wassolihah. Amin. Allahumma amin. Berikutnya Ustaz, kalau boleh kita raikan lagi pemanggil yang berikutnya, iaitu Ismail Maisa di talian pada ketika ini. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Ana dan Ustaz dan semua warga kerja TV3, TV9, semoga dan rahmat Allah SWT. Amin, insyaAllah. Okey, soalan saya Ustaz nak tanya. Apakah ciri-ciri tanda akhir zaman yang dikatakan orang yang baik berkurangan sedangkan yang jahat bertambah banyak? Itu soalan saya. Minta penjelasan Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya-Allah, tabarakallah. Terima kasih pemanggil kita, Cik Ismail Maisa dari Sungai Buloh.
ramai orang jahat Ustaz. Sedikit saja berbaki yang baik Ustaz. Masya-Allah tabarakallah. Mungkin ini antara tanda-tanda yang disebutkan dalam hadis. Sedikit komen dulu Ustaz. Baik. Terima kasih kepada Tuan Haji Ismail Maisa daripada Sungai Buloh ya. Soalan menarik. Sebab memang ada hadis nas yang jelas Nabi sebut tentang bagaimana berlaku di akhir zaman ini orang baik makin berkurangan. Orang jahat makin bertambah-tambah, bahkan orang baik dipandang hina, yang tidak elok dipandang tinggi dan dimuliakan. Nampak asing Ustaz. Nampak asing. Allah. Jadi yang pertama sekalinya ialah ini antara satu ancaman besar dalam dunia semasa kita. Saya tak naklah baca hadis detail, tapi itu hadis memang ada. Nasnya ada. Cuma saya mengambil satu jawapan yang pernah diungkapkan oleh seorang tokoh. Saya baru semalam dengar khutbahnya. Dr. An-Nablasi namanya. Seorang tokoh daripada Syria. Dalam khutbah, dia kata apa? Dia kata bila berlaku situasi demikian, orang yang baik dipandang rendah, orang yang jahat diangkat-angkat dijulang. Kata Dr. An-Nablasi, dia kata apa? Ini tuan-tuan boleh semak ni daripada tulisan daripada YouTube dan seumpamanya. Seorang ulama besar daripada Syria. Dia kata, ini menunjukkan bagaimana pemikiran manusia akhir zaman. Sebab apa? Bila orang dilanda kejahilan, ataupun ancaman-ancaman kejahatan dalam pemikiran, dia tengok orang dalam kacamata. Betul. Kacamata yang bukan iman lagi. Kacamata nafsu. Sebab apa? Mungkin orang baik ini asyik bercakap tentang kebaikan, dosa, pahala. Jadi orang tak seronok, dia kata apa? Tak ada kerja lain ke? Allahu akbar. Jadi menyebabkan dia akan bermusuh dengan orang yang baik tadi. Maka dia tidak akan seronok. Sebab apa? Dia hidup kacamata kejahilan. Allahu akbar. Ini berlaku. Suatu hari ini, siapa yang dimusuhi dalam masyarakat? Orang baik-baik. Allahu akbar. Yang diangkat, orang jahat. Dia kata Dr. Busi, itu kenyataan akhir zaman. Satulah maka tuan-tuan, apa yang penting kepada kita adalah kita kena letak diri kita di mana. Hari ini kalau kita tengok masyarakat kita semakin baik dalam kerangka peradaban, akhlak dan segala-galanya, kita bagi ruang pada orang baik untuk jadi pemimpin, pemandu dan sebagai orang boleh menegur. Tapi kalau ini kita serah kepada orang-orang yang ilmu tidak ada, akhlak merodom sebagai pemandu hidup kita baik sekolah pemimpin, kalau rumah tangga sekalipun, kehancuran. Seorang suami, akhlak tak ada. Nak jadi suami yang baik macam mana? Allahu akbar. Akhirnya rumah tangga akan hancur. Jadi bagi saya kenyataannya berlaku. Kita taklah kata berlaku secara total, tapi ia berlaku pada ini. Sebab itulah hari ini, minta maaflah sebagai contoh yang kita boleh fikir bersama. Kita rancangan TLU live ini, berapa juta menonton? Allah. Ya, daripada panel-panel da'inya. Tapi live yang sama, program yang berunsur kepada benda-benda yang mengugurkan iman, merosakkan taqwa, membinasakan akhlak, berapa pula menonton? Betul. Mungkin 4 kali ganda tontonan. Minta maaf, ini saya bercakap ni kenyataan. Kita boleh tengok. Jadi nampak suasana akhir zaman. Betul. Maka yang diangkat dijulang ialah benda yang buruk, yang dipandang rendah ialah benda yang baik. Ini adalah tanda akhir zaman yang kita jangan hidup suasana macam itu. Kita kena angkat kembali nilai keimanan kita. Cintakan kebaikan, tolak kejahatan. Cintakan kemuliaan, tolak keburukan. Wallahu a'lam. Allahu akbar. Saya kira Ustaz, itu belum kita bicara tentang serangan pemikiran yang melanda umat pada ketika ini Ustaz. Mungkin adanya apa dipanggil ancaman-ancaman pluralisme dan sebagainya mungkin akan dibahaskan kemudian sebagai satu peringatan kita bersama untuk kita bagaimana langkah terbaik untuk kita hadapi perkara tersebut. Sebab hari ini anak-anak generasi kita diberikan dengan pelbagai hiburan-hiburan teknologi yang saya kira perlu kepada pemantauan yang teliti, terutamanya daripada ibu bapa sendiri. Sementara kita pun hari ini Ustaz, gadget semua di ujung jari Ustaz. Jadi mungkin perkara-perkara yang mungkin akan dikongsikan kemudian kerana kita nak berehat seketika. Dan juga kepada para penonton yang ke mana-mana, kita akan bicarakan banyak lagi hadis tentang pengajian hadis kita tentang tanda akhir zaman. Biasakan kehidupan normal baharu, dakwah. Tanyalah Ustaz sampaikan, biar tahu jangan keliru. Kembali bergabung selepas.
Alhamdulillah, terima kasih kurang lebih tepat sejam kita bersiaran semestinya dalam Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru ibu-ibu, ayah-ayah para penonton bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Alhamdulillah, kita masih lagi berbicara tentang pengajian hadis tanda akhir zaman. Kita bersama masih lagi yang berbahagia Ustaz Roslan Muhammad, dan sebagaimana yang kita sebutkan sebelum-sebelum ini tentang apakah gambaran-gambaran tentang tanda akhir zaman, dan kita nak sambung Ustaz dengan mungkin sedikit huraian daripada Ustaz berkenaan dengan kita tinggalkan penonton tadi tentang cabaran ibu bapa dalam mendidik anak-anak pada ketika ini, yang saya kira zaman yang penuh dengan mencabar, zaman gadget dan sebagainya. Pemantauan tu mungkin dengan serangan-serangan pemikiran yang pelbagai pada ketika ini. Sedikit komen daripada Ustaz. Ya, pertama kita ingat bahawa isu akhir zaman ni datang dengan pelbagai bentuk. Betul, Ustaz. Al-amrad, penyakit, termasuk al-balaya wal masaib. Ada disebutkan oleh Ibn Qayyim al-Jauziyah tentang al-amrad, jelaslah tentang persoalan coronavirus, kemasuklah kan taun. Tapi ada satu lagi ancaman namanya al-balaya wal masaib, iaitu bala bencana musibah. Maka salah satu di antara tanda akhir zaman ialah datang pemikiran-pemikiran yang cuba menelanjangkan akhlak orang Islam, membogilkan akhlak orang Islam, membogilkan akhirat. Beritahulah kepada kata. Maknanya ini satu pemikiran. Dan ini sebenarnya kita tak boleh lari daripada Nabi. Betul. Contoh pada hadis Al-Hakim. Hadis ini kira sahih oleh para ulama kita. Contoh Nabi sebab apa? Sayusibu ummati da'ul umami. Umatku akan ditimpa penyakit, kata Nabi. Penyakit umat terdahulu. Apa kata Nabi? Antara ialah serangan pemikiran. Contoh Nabi sebut dalam hadisnya Al-Ashar. Suka bersukaria. Baik. Amalan sukaria ini sampai tak ada batas agama dah. Kalau program maksiat sungguh. Al-Ashar. Bahasa Arab kata Al-Ashar. Maknanya daripada siapa? Daripada pemikiran-pemikiran tadilah. Pemikiran liberalism, daripada pemikiran-pemikiran yang luar daripada agama. Yang cuba untuk jadikan orang lepas daripada agama. Jadi maknanya isu ini, Nabi dah sebut kepada kita, akan berlaku di akhir zaman. Cuma isu sekarang ni ialah, bagi saya ialah, kita nak stop. Cakap mudah bukan mudah. Betul. Sebab dunia makin hari makin tanpa sempadan. Betul. Bila hudud. Benda boleh masuk dalam kediaman kita. Jam ni juga. Betul. Ayah cakap di pentas talent ustaz. Tapi anak-anak sedang bergajet di rumah. Ayah bercakap tentang mungkin dosa-dosa, tentang maksiat. Tapi mungkin anak-anak taklah kata kepada kita, tapi satu hari anak kita sedang berbuat benda yang lain. Betul. Jadi ini kata para ulama menunjukkan bahawa serangan itu akan datang secara gitu rupa. Apa yang kita rumuskan? Yang pertama dari Anas ialah kita mesti sama sekali ambil langkah bersama-sama. Lepas tu dalam agama ini sikap ta'awun, cooperation penting. Untuk kita kenali isu ini secara cooperation, secara berkeluarga, suami isteri, bermasyarakat. Jadi saya kira ini antara isunya lah. Betul. Yang keduanya ialah cooperation. Yang pertama, yang keduanya ialah daripada sudut yang lain ialah kita mesti letak satu hukum dalam masyarakat, haram tetap haram. Saya bimbang hari ini kita tengok benda haram ni satu benda yang biasa-biasa saja. Sebab itulah ada satu kata-kata daripada Imam Nawawi. Dia kata apa? Bila sampai tahap manusia melihat benda haram itu biasa, maka itulah satu bencana yang akan berlaku kemudian. Sebab apa? Jiwa makin sempit, dada makin sakit, akhirnya hidup kita makin hari makin jauh. Sebab apa? Benda haram biasa saja, tak apa dah. Nak kata apa lagi? Kita letakkan hukuman itu sebagai benda biasa. Uqubah kata kemudian, akibat kata kemudian. Baik. Yang kedua, yang ketiganya ialah pada kerangka tadi kita mesti letakkan Islam sebagai teras utama. Sebab nak melawan arus perdana daripada dunia tadi, Islam sebagai pemimpin. Islam pemandu. Tapi kalau Islam tak memandu, maka budaya-budaya jahat akan mengambil tempat di masyarakat. Ini saya kira persoalan besar lah. Bukan tajuk kita inilah, tapi maknanya Islam mesti pemandu kepada masyarakat. Bukan Islam dipandu. Wallahualam. Islam is the way of life. Cara hidup, Ustaz. Masya-Allah, tabarakallah. Dan berikutnya, Ustaz, kalau boleh kita raikan soalan yang datangnya daripada sahabat Facebook kita. Siti Nurbayah bertanya. Assalamualaikum, Ustaz. Dan waalaikumsalam warahmatullahi. Soalannya, Ustaz. Adakah tanda di akhir zaman akan membawa kepada pengimbasan kembali cara hidup manusia di zaman jahiliah? Dan apakah sebab Allah Subhanahu wa taala menjadikan ia sebagai tanda akhir zaman? Mohon pencerahan Ustaz, jaga SOP. Masya-Allah, kita jaga kita. Terima kasih. Ada soalan daripada Siti Nurbayah yang bertanya di Facebook. Cukup menarik saya kira soalannya, Ustaz. Ya. Yang pertama sekali
sejarah itu akan tak berlaku. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari ini akan berganti dalam kehidupan manusia. Itu ayat Quran. Satu ayat pada Allah, Allah kata apa? Dalam ayat, silap saya, dalam surah, tak ingat sekarang ni, tapi ayat berbunyi, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainas. Allah gilikan ganti hari kepada manusia. Makna jahiliah yang pernah berlaku akan berlaku di akhir zaman. Betul. Bertambah teruk lagi. Sebab itulah hari ini, kalau tengok dalam suasana imbasan sejarah manusia ini, bila sampai tahap anak-anak, ini berlaku sekarang, anak didera Allah Akbar. sampai mati. Ya. Anak disepak sampai patah. Allah Akbar. Saya pun tak nak ceritalah, tuan-tuan tengok sajalah. Ya. Allah Akbar. Yang mendera tu siapa? Ibu kandung, bapa kandung. Darah daging. Zaman jahiliah berlaku tak? Berlaku. Makna sejarahnya berulang kembali. Betul. Arti jahiliah zaman moden ini makin berlaku. Sebab itulah ada patah kata, Ali kata apa? Man lam ya'rif al-Islam, lam ya'rif al-jahiliyata. Siapa yang tak kenal Islam, tak kenal jahiliah. Sebab itu kita nak kenal apa atas agama dalam hidup kita. Bila kenal Islam, kita kenal jahiliah. Tapi kalau Islam kita tak kenal, mana kita jahiliah lah. Sebab itulah kita boleh buat kejahatan cara terbuka, kita boleh menipu, dusta, macam-macam. Sebab apa? Sebab Islam tak masuk dalam jantung hati kita. Betul kata para ulama, kata Ali, man lam ya'rif al-Islam, lam ya'rif al-jahiliyah. Siapa tak kenal Islam, tak kenal jahiliyah. Tuan-tuan, apa yang saya boleh sebut daripada soalan daripada Puan Nurbaya tadi ialah, memang timbal balik kita sejarah dunia ini tuan-tuan akan berlaku. Sebab itulah kejahatan lalu akan berlaku. Sebab kita kena sentiasa berhati-hati. Ala hazarin. Berjaga-jaga supaya apa? Kita cipta jahiliah yang baru dalam masyarakat dunia sekarang ni. Berlaku jahiliah yang baru sekalipun, kita kena ada kekuatan. Untuk melawan arus perdana jahiliah, kita nak ganti dengan kekuatan Islam dan iman. Wallahu a'lam. Kita nak menangkis jahiliah moden, masya-Allah, tabarakallah. Semestinya kita hanya kepada Allah kita berharap dan memohon pertolongan. Itu antara yang selalu kita bacakan di dalam surah Al-Fatihah setiap hari kita, masya-Allah, tabarakallah. Dan masya-Allah, tabarakallah, Ustaz, kadang-kadang kita terfikir dia, Ustaz, bila mana berlakunya ada yang disabdakan oleh baginda Nabi SAW, penyakit-penyakit yang menimpa umat akhir zaman. Mungkin sedikit huraian daripada Ustaz. Okey. Saya rasa soalan tentang Nurbaya tadi saya nak kaitkan dengan hadis yang disebutkan. Sebab Nabi sebut apa? Sayusibu ummati da'ul umami. Akan menimpa umatku penyakit umat yang lama. Sekurang ada 6. Allahu Akbar. Ada 6. Tanda akhir zaman lah ni. Banyak, Ustaz. Banyak. Allah. Dan ia berlaku tengah macam kita. Yang pertama Nabi sebut apa? Al-Asharu. Bersukaria yang terlalu, orang kata, dahsyat sangat. Allah. Batas agama dah tak ada lah. Yang penting seronok. Agama jangan fikir. Yang kedua, al-bataru. Makna apa? Mewah melampau sangat. Nak mewah tak kira dosa pahala dah. Haram halal tak kira. Maknanya sampai tahap Nabi sebut hadis lain, soal dosa pahala dia tak fikir dah. Sebab apa? Nak mewah sangat. Haram ke rasuah haram. Tak ada akhir zaman. Allah. Ketiga Nabi kata apa? At-tanajush fid dunya, dengan makna dia kumpul harta sebanyak mungkin. Kadang-kadang tak ada solat, tak ada sembahyang, tak ada ibadat apa? Kerja malam siang, siang malam pagi petang. Dunianya dunia harta. Yang keempat Nabi kata apa? Berlaku di antara kamu ialah seperti mana sebutkan dalam Nabi sebab at-tabaghut, berlakunya keadaan di mana kamu saling bertengkar, berbalah sama kamu, menjadikan hubungan keluarga putus, hubungan saudara terputus. Kenapa? At-tabaghut. Termasuk yang keenam ialah sifatnya at-tahasud, dengki, dendam yang tak sudah-sudah. Ini semua Nabi sebut. Ini penyakit yang menandakan tanda akhir zaman. Baik. Mungkin kita nampak semua ini benda biasa. Betul. Tapi itu tidak. Sebab itu kata Al-Imam Al-Qurtubi, Imam Nawawi, dia kata apa? Dia kata semua ini merupakan jarum yang berbisa. Virus berbisa. Sebab apa? Datangnya sikap dengki menyebabkan berlakunya pembunuhan. Betul. Orang boleh berbunuh kerana dengki. Seorang peniaga yang dah berjaya, tengok kawannya meningkat, boleh timbul perasaan hasud, akhirnya syaitan datang, goda dia, bunuhlah kawan Sihir, kamu tu. Ustaz. Tembak sajalah, contohnya. Contoh. Dengan dengki, pembunuhan. Betul. Dengan sebab kita cari harta yang haram tadi, menyebab kita tak fikir dosa pahala, menyebab kita lebar luaskan lagi keburukan masyarakat. Anak-anak terbina hati mereka dengan kekotoran. Anak-anak terbina akhlak mereka dengan kejahatan. Akhirnya, daripada punca rezeki. Jadi semua ini kata Imam Nawawi,
merupakan sebab-sebab yang akan melebar ruang syarikat. Sebab tu virus ni jangan mudah. Sebab tu hari ini sebagai contoh dalam isu COVID-19 ini, kerana seorang dia boleh jangkit kepada puluhan orang yang lain. Allahu Akbar. Pembawa. Jadi kluster pula tu. Nampak tak? Allahu Akbar. Jadi contoh itu kita tunjuklah. Contoh. Jadi seorang pembawa virus ini dia boleh bawa ke satu kluster. Menular. Ustaz. Menular sampai beratus orang kena. Sama juga dengan kaedah tadi. Allahu Akbar. Satu benda saja dengki tapi boleh jadikan kita berbalah, bertengkar sampai bermusuh satu keluarga. Allahu Akbar. Jadi tengok tuan-tuan. Sebab tu dalam hal ini hadis Nabi sebut tentang virus penyakit ini berbahaya sekali. Dan ia berlaku di tengah-tengah situasi kita hari ini. Allah Sedar ke tak sedar. Jadi saya kata kita jangan jadi pembawa virus lah. Kita jadi orang yang melawan virus. Contohnya dalam suasana COVID sekarang ni, kita jadi pelawan virus. Kita jaga SOP. Ini bukan nak mengempen tapi kempen juga. Allah. Jaga SOP kenapa kita lawan virus supaya tak kena bila tak kena orang. Contohnya. Jadi SOP-nya agama lah dalam hubungan kita dengan Tuhan. Wallahualam. Garis panduannya itulah kita ada sandaran dia. Masya-Allah, tabarakallah. Terima kasih bagi Ustaz. Dan berikutnya Ustaz, kita nak raikan lagi soalan daripada sahabat Facebook kita, Kim Nana bertanya. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Persoalannya kini pada akhir zaman, orang lebih cenderung dan berminat kepada teori konspirasi tanpa merujuk kepada sumber yang jelas seperti Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Mohon pandangan Ustaz. Terima kasih. Ini saya kira menjadi satu polemik juga di saat kekacauan kita pada ketika ini sedang kita berjuang dengan pandemik COVID-19 dan sebagainya. Ada pihak-pihak yang terkadang memomokkan masyarakat dengan video-video ataupun artikel-artikel, berita-berita yang saya kira perlu ditapis lebih dahulu Ustaz. Teori-teori ini Ustaz. Mungkin sedikit komen daripada Ustaz. Ya, terima kasih. Banyak sangat. Terima kasih banyak sangat kepada yang bertanya Kim Nana kita pada pagi ini. Saya setuju dengan soalan ini. Kerana cabaran di akhir zaman ini kadang-kadang dua. Yang pertama ialah kerana manusia tidak cuba untuk mencari dalil dan bukti yang jelas. Al-adillah al-wal-barahim yang begitu mantap daripada punca yang kuat sumbernya Al-Quran, hadis Nabi SAW. Yang pertama. Yang kedua kerana kita zaman yang orang sentiasa nak cari sesuatu yang baru. Betul. Penciptaan sistem ketakdiran. Ini dua elemen berlaku Inovasi. sekarang. Inovasi yang baru melalui konspirasi baik. Kim Nana yang bertanya tadi, bagi saya itulah kenyataan kita. Jadi hari ini bila datangnya satu pandangan tertentu sehingga menaburkan fitnah dalam isu konspirasi contohnya, amat sayanglah. Betul. Ya. Kalau kita seorang yang ada ilmu, ada agama, belajar menambahkan ilmu dan memperkuat keimanan kita kepada Allah, kita ada sumber yang jelas. Betul. Baik apa situasi sekalipun, hatta dalam isu penyakit yang melata masyarakat. Cuba cek balik apa kata Nabi, pandangan Islam tentang isu semasa masyarakat. Kenapa kita cuba nak kaitkan konspirasi tertentu yang hujahnya hujah pemikiran semata-mata. Jadi bagi saya, poin Kinana bertanya tadi, ini penyakit yang kita boleh biarkan. Sebab itulah saya tak mampu lebih lah bercakap melengkar. Saya merayu sangat-sangatlah kepada rakan kita yang sentiasa cakap tentang konspirasi supaya tolong baliklah kepada ke pangkal ilmu yang sebenar-benarnya. Tengok hadis-hadis tentang tanda akhir zaman, kiamat dengan berdalilkan hadis Nabi. Betul. Bukan konspirasi. Kita tak nafikan kejahatan musuh tetap jahat. Musuh tetap jahat sampai bila-bila. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi tak akan diam diri pada merosak kita. Benar. Tapi kita kena yakin betapa Nabi lebih benar dalam ucapan bagi tentang akhir zaman ini. Jadi kesimpulannya mudah saja. Kadang-kadang teori konspirasi ini hanyalah ciptaan-ciptaan yang tak ada hujah dalil yang semata-mata untuk jadikan masyarakat makin hari makin haru biru. Makin dalam keadaan tidak tenang. Kerana elemen tadi menyebabkan kita kehilangan. Terutama orang yang tak ada agama. Yang ilmu tak ada, maka dia percayalah. Betul. Tapi orang ada ilmu agama, aku tak percaya sangat kepada teori ini. Aku percaya kepada kebenaran Nabi SAW. Kita balik. Dengan tak menafikan ancaman tu berlaku. Betul. Hadis tentang ancaman tu ada. Tapi kena pegang hadis yang kukuh lah. Betul. Cerita yang benar lah. Wallahu a'lam. Sehingga terkadang apa yang menyedihkan, menyalahkan pihak-pihak tertentu, bahkan para alim ulama juga dihina berdasarkan kepada kefahaman mereka sendiri menurut kepada hawa nafsu. Teori-teori yang telah pun diketengahkan akhirnya membawa kepada itu satu di antara yang yang saya fikir sesuatu yang tak patut berlaku. Betul, Ustaz. Sehingga kita anggap ulama-ulama ini tak ada nilai harga.
pihak berkuasa, pemerintah yang pakar-pakar pewakaf tak ada nilai. Betul, Ustaz. Tak betul lah. Macam Masya itulah Allah. kita kena lihat balik sebab gabungan di antara kepakaran semasa dengan keilmuan para ulama, kita gabungkan untuk mencipta sesuatu yang boleh membuat kebaikan. Itu keyakinan kita sebenarnya. Wallahu a'lam. Amin, insyaAllah, mudah-mudahan Ustaz. Dan berikutnya Ustaz, kalau boleh kita raikan lagi soalan menerusi sahabat Facebook kita, Ali Ali bertanya. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita dapat saksikan pada masa ini masyarakat yang mengamalkan agama menurut syariat Islam dan sunnah dipandang serong oleh orang lain. Apakah ini juga tanda akhir zaman? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Biar tahu, jangan tiru. Sedikit komen daripada Ustaz. Ya, terima kasih Ali Al-Ali tentang persoalan orang yang mengamalkan ajaran agama, mengamalkan sunnah dipandang serong oleh masyarakat. Pertama sekali, ini juga masuk dalam kerangka penyakit yang berlaku di akhir zaman. Dan saya dah sebutkan tadi tentang orang baik dipandang buruk, yang tak elok diangkat dijulang. Allah. Jadi ini merupakan penyakit yang berterusan. Cuma bagi kita dalam masyarakat yang berilmu ini, saya kata berilmu, yang ada kekuatan, kita tidak pernah terhenti untuk melakukan kebaikan. Istiqamah dalam buat kebaikan penting. Sebab Allah sebut, innal ladzina qalu rabbunallah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dalam surah Fussilat, Allah sebut bagaimana orang yang istiqamah dalam buat kebaikan, teruskanlah. Sebab apa? Malaikat akan datang meraihkan kita doa kebaikan. Jadi kekuatan kena ada. Yang penting ialah kita kena istiqamah. Yang kedua ialah kita pertahankan amal-amal kebaikan kita. Mudah-mudahan suara-suara sumbang yang ada itu tidak akan bertahan lama akhirnya. Sebab apa? Sebab Allah berjanji, qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Kata Muhammad, yang batil akan terhapus sebab yang baik akan tegak dan terus akan dipasakkan oleh orang yang beriman pada Allah SWT. Itu bagi saya, ini tidak melemahkan kita. Al-Ali itu kenyataan, tapi kita tak pernah lemah dalam kerangka kita untuk menegakkan kebaikan, menegakkan ilmu dan menegakkan kebenaran, insya-Allah. Insya-Allah, tabarak. Saya kira telah banyak perkara yang dikongsikan oleh panel kita yang berbahagia Ustaz Rasulullah Muhammad tentang tanda akhir zaman. Kita nak raikan mungkin soalan yang berikutnya Ustaz di Facebook. Pak Suli Romli bertanya, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalannya Ustaz, siapakah orang yang paling beruntung dan paling rugi dalam menghadapi tanda-tanda ketika berada di akhir zaman? Sekian, terima kasih. Mohon pencerahan Ustaz, biar tahu, jangan keliru. InsyaAllah terbaik soalan ni. InsyaAllah kita akan jawab soalan ni kerana kita nak tamat di TV3 terlebih dahulu. InsyaAllah kita akan sambung lanjutan 30 minit siaran tambahan di TV9. Saudara, jangan ke mana-mana, biasakan kehidupan normal baharu, dakwah. Tanyalah Ustaz, sampaikan, biar tahu, jangan keliru. Kembali bergabung di TV9 selepas ini. Alhamdulillah. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Kembali bersiaran kita untuk siaran lanjutan 30 minit di TV9. Terima kasih kepada ibu-ibu, ayah-ayah, para penonton, bakal penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati kita. Kita masih lagi berbicara topik pengajian hadis tanda akhir zaman. Tanda akhir zaman. Kita masih lagi bersama yang berbahagia Ustaz Rasulullah Muhammad. Dan Ustaz, kita masih lagi mengalu-alukan kepada para penonton yang mungkin ingin mengajukan sebarang persoalan atau kemusykilan. Jangan malu, jangan segan, malu bertanya sesaat jalan. Terus hubungi talian bebas tol 1-800-88-1677 atau paling mudah terus sahaja ke laman rasmi Facebook kami, Tanyalah Ustaz TV3. Jangan lupa bagi yang menonton menerusi FB Live, tekan butang kongsi, sebarluaskan, mudah-mudahan bermanfaat, insya-Allah. Amin, amin.
Baiklah Ustaz, kita sebelum kita berhenti rehat sebentar tadi, kita raikan soalan menerusi sahabat Facebook kita, Pak Suli Romli yang bertanya Ustaz. Ya. Kalau boleh kita ulang sedikit membaca soalan tersebut. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i, semoga dalam rahmat Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi amin insya-Allah. Soalannya Ustaz, siapakah orang yang paling beruntung dan paling rugi dalam menghadapi tanda-tanda ketika berada di akhir zaman? Sekian, terima kasih Ustaz. Mohon pencerahan Ustaz. Baik. Soalan Pak Suli Ramli ini soalan pendek tetapi padat. Sebab dia nak jawapan yang ringkas dan padat. Ringkas padat dan jawapan yang memang ini cantik. Baik begini. Kalau Nabi sebut hadis, Nabi kata akayasun nas. Orang paling cerdik siapa? Aktsaruhum lillahi dzikra. Hadis sahih. Orang paling cerdik Nabi sebut orang yang paling ingat kepada Allah Azza wa Jalla. Baik. Dalam kerangka dunia sekarang di akhir zaman ini, Betul. orang cerdik maknanya orang yang tengok kepada sumber yang betul. Dia tak jadi manusia yang hilang punca dalam beragama, hilang akhlak dalam kehidupan seharian. Mak dia akan cari ilmu untuk menambah kebaikan dirinya. Ini paling cerdik lah ni. Adapun orang paling rugi, orang yang hilangkan moral ilmu pada hidupnya. Maknanya dia dah jahil, tak belajar, dia dah tak tahu, tak mengaji, dia dah jahat, tambah kejahatan. Jadi paling buruk sekali. Sebab itulah bagi saya, kalau saya nak ringkaskan sepadat mungkin jawapan kepada soalan Pak Suli, saya pegang hadis Nabi. Nabi kata apa? Nabi bercakap tentang dua manusia. Siapa yang beruntung, siapa yang gagal. Apa dia? Ditanya sahabat tentang siapa orang paling berjaya, kata sahabat. Siapa Rasulullah? Jawab Nabi SAW. Yang paling berjaya adalah orang yang Allah beri umur kepadanya, dia jaga umur dan kehidupannya. Siapa paling gugur, paling jahat Rasulullah? Jawab Nabi, orang paling jahat ialah orang yang Allah bagi umur tapi dia hidupkan dalam suasana kejahatan. Itu hadis. Ya. Tuan-tuan, puan-puan, di mana kita berada. Jadi bagi saya Pak Suli Ramli, jarilah kekuatan ilmu, mudah-mudahan ilmulah meningkatkan upaya kita. Kepada alam kejahilan, kepada alam keimanan. Alam kejahatan kepada alam kebaikan. Jangan kita hidup suasana dah buruk jadi makin buruk, akhirnya kita tak tercapai husnul khatimah. Wallahu a'lam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan terjawab soalan sahabat Facebook kita yang bertanya. Berikutnya Ustaz, soalan ni agak mencabar juga sebenarnya kerana kes ni masih lagi sedang diuruskan oleh pihak yang berwajib. Assalamualaikum Da'i dan Ustaz. Mak Etun bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Banyaknya ajaran sesat muncul baru-baru ini. Ajaran Ibu Yati atau Tuhan Melayu dengan secara beraninya dan secara terbuka menyatakan bahawa agama Islam yang kita amalkan sekarang tidak betul. Adakah ini juga salah satu tanda akhir zaman? Mohon komen Ustaz. Terima kasih. Mak Etun dari Pokok Mangga Melaka bertanya Ustaz. Baik. Jawapan yang ringkas dan mudah. Bila datangnya situasi-situasi semacam ni, pandangan yang pelik, yang tak pernah dibincangkan para ulama yang hebat-hebat dalam sejarah tanah Melayu kita ni. Betul. Tok Kenali tak bincang. Allahumma salli ala Syekh Abdul Limbong tak pernah bawa cerita macam ni. Pahlawan Mat Kilau sebagai tokoh ulama pada masa itu tak pernah bincang. Datuk Sagor. Syekh Abdul Baqir Gunung Sepuluh Perak yang muncul di era 40-an. Tak pernah bawa masalah Tuhan Melayu. Bahkan mereka pertahankan ajaran yang dibawa oleh Nabi dan mereka perkemaskan lagi dengan konteks akidahnya, tentang akhlaknya, bahkan mencatat dalam bentuk tulisan. Sehingga ada tafsir-tafsir yang ditafsir daripada Al-Quran. Dibawa sebagai contoh Syekh Mustaq Abdul Rahman. Dibawa kitab hadis, kupas lagi. Tiba-tiba datang nama Ibu Yati. Allahumma salli ala Datang nama Ibu Yani ke tak tahulah, Yani ke Yati, Yama ke tak kira. Bawa satu pemikiran yang pelik tentang agama Melayu, Tuhan Melayu dan seumpamanya. Tuan-tuan, inilah dikata Nabi dalam akhir zaman akan datang kelompok Ar-Ruwaibidah. Hadis daripada Ibnu Majah, daripada Abu Hurairah, Nabi sebut apa? Di akhir zaman akan datang manusia dan kadang al-kadhib, pendusta. Tetapi dianggap betul. Ini antara orang-orang bawa sesat lah. Dia pendusta. Ayah Pin contohnya, yang telah pun meninggalkan alam buat selama-lamanya. Tak tahu mati di langit, di bumi tak tahu. Mengaku dia Tuhan Melayu contohnya. Dia pendusta tapi disebut as-sadiq. Nabi sebut ini. Kemudian orang yang baik dianggap pengkhianat. Jadi bila berlaku ini Nabi kata apa? Datang satu ketika Ar-Ruwaibidah. Siapa Ruwaibidah ini? Ruwaibidah tuan-tuan orang yang bercakap benda yang dia tak tahu.
asas agama yang entah ke mana, asas hadis Quran dia entah ke mana, bahasa Arab dia entah ke dia bukan. Saya yakin membawa je sesat ini, tak kira siapa, tak semua nama lah. Asas agama zero. Kefahaman bahasa Arab zero. Kefahaman hadis Quran zero. Kefahaman tentang cabang-cabang hukum agama zero. Nabi kata ini ruwaibidah. Jadi Nabi jelaskan kepada kita, inilah di antara golongan akhir zaman. Bercakap benda dia tak tahu. Hanya reti bercakap. Sebab dia reti bersuara. Betul. Dia boleh bercakap dengan bahasa yang begitu intelek. Itulah cara dia untuk menarik orang. Jadi tuan-tuan, tolonglah tengok kacamata kita. Kalau ulama-ulama zaman kita tanah Melayu ini tak pernah bercakap tentang kewujudan Melayu, gam Melayu. Takkanlah kita letakkan guru-guru kita yang hebat-hebat itu sebagai orang lebih hebat dari golongan yang kerdil agama mereka. Itu satu. Yang keduanya saya nak kaitkan dalam jawapan saya ialah Nabi sebut di akhir zaman timbul golongan apa? Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya qalil. Hadis daripada Al-Imam Muslim. Sambungan hadis daripada Nabi Badir bil amal tadi, Nabi kata di akhir zaman datang golongan manusia siapa dia? Yabi'u dinahu bi'aradin min dunya. Dia jual agama harga yang paling murah. Semata dapat sokongan, dapat ketinggian sokongan manusia, maka dia tak kira lah. Agama dianggap satu benda yang pesimis, agama yang rendah. Jadi ini kata Nabi berlaku di akhir zaman. Wal-a'iyadzubillah. Maka bagi saya jelas tuan-tuan, tolak golongan ini. Cari kebenaran ada di depan kita bersama dengan para alim ulama dan orang-orang yang memang berhak untuk kita angkat mereka. Allahumma salli alaihi wasallam. Mudah-mudahan terjawab persoalan sahabat kita yang bertanya. InsyaAllah banyak lagi Ustaz yang akan kita kongsikan. Saudara, biasakan kehidupan normal baharu dakwah. Tanyalah Ustaz, sampaikan biar tahu jangan keliru. Kembali bergabung selepas ini. Alhamdulillah, sehingga ke hujung rancangan masih lagi terus setia bersama dengan kami. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kita masih lagi berbicara topik pengajian hadis tanda akhir zaman. Kita bersama masih lagi yang berbahagia Ustaz Roslan Muhammad. Ustaz, kita masih lagi Ustaz dan juga sidang penonton berjuang untuk kita menghadapi pandemik COVID-19. Terus kita mematuhi SOP yang telah pun digariskan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kekuatan dan juga jalan keluar kepada kita, insya-Allah. Berikutnya Ustaz, kalau boleh kita raikan lagi soalan bila sebut tentang SOP, ada soalan tentang SOP yang diajukan oleh sahabat Facebook kita Zamri Zam. Ringkas soalannya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. SOP manusia semua ikut dan ambil berat. SOP Allah tak ramai ikut dan abaikan sahaja. Adakah ini juga tanda akhir zaman? Sedikit komen dan juga ringkasan dulu. Ringkas dan mudah jawapan saya. Pertama, Cik Zamri dan seluruh penonton kita semua. Dalam agama kita ini memang ada SOP yang jelas. SOP daripada Allah Azza wa Jalla dengan maksud at-tamassuk bil kitabi was sunnati. Sebab Nabi sendiri pun bila sampai setahap Nabi di padang Arafah, Nabi sebut, "Man tamassaka," tidak akan jadi kamu hilang kehidupan kamu daripada kebenaran melainkan kamu pegang Al-Quran. Taraktu fiikum ma in tamassaktum bihima lan tadillu abadan kitaballahi wa sunnati. Jelas SOP Allah Azza wa Jalla. Ini kewajipan. Baik, SOP manusia pun ada juga haknya. SOP manusia sebagai contoh saya nampak dalam kacamata saya lah, walaupun tak berkacamata sekarang ni. Maknanya kita sama kita. SOP manusia. Betul. Jangan hadir orang, jangan baki orang, jangan cemooh orang, jangan katakan orang. Itu SOP manusia. SOP. Hak manusia kita jaga, Allah kita jaga. Jadi kalau kita gabungkan sekali kedua-duanya, lahirlah sebuah kehidupan yang selamat. Betul. Orang tak kita bermusuh, Allah tak kita bermusuh. Orang kita sayang, Allah kita cinta. Orang kita hormati, Allah kita taati. Jadi gabungan ini bagi saya ada keadilan. Betul. Jadi kita nak sebut kacamata secara negatiflah kita. Betul. Terutama suasana COVID sekarang ni. Tapi bagi saya SOP-nya ada belaka. Allah letak SOP sesuai dengan Quran Sunnah. Maksud ada SOP secara hubungan kebaikan. Betul. Jadi itu saya kata kena gabungkan sekali. Betul. Bila gabungkan sekali akan jadilah
sunnah of Prophet. Masya Allah. SOP daripada Nabi SAW itu dia. Sunnah Allah Prophet, Allah. insyaAllah. Cantik ayat tu Ustaz, insyaAllah. Saya simpan kata-kata Ustaz, sunnah Prophet SOP, sama-sama kita jaga. Sama ada mengekang penyakit zahir ataupun penyakit yang bersarang dalam hati kita, insyaAllah. Berikutnya Ustaz, kalau boleh kita raikan lagi soalan menerusi juga sahabat Facebook kita, Nur Faiza Syahrum yang bertanya. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalan saya, adakah pergolakan politik dan peperangan kaum di negara Islam juga merupakan tanda akhir zaman? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Masya Allah, tabarakallah. Soalan yang walaupun ringkas cukup menarik situasi yang sedang umat Islam hadapi di seluruh dunia pada ketika ini Ustaz. Baik. Nabi SAW ketika meninggalkan umat ini, antara satu kebencian yang paling besar kepada Nabi ialah berlakunya perkelahian, permusuhan dan pembunuhan. Itu Nabi paling benci sangat. Suatu asas dalam beragama Tuhan, Nabi bina hubungan yang mantap kukuh. Saya nak kait dengan soalan puan apa tadi, Nur apa tadi. Ya? Itu asasnya. Sebab itu Nabi tinggal masyarakat hidup sedamai, serukun sedamai. Aus Khazraj bersatu. Betul. Ansar Muhajirin bersama. Hingga timbul masyarakat Madinah yang begitu sekali cantik akhlak dengan kesepaduan masyarakat Mekah. Negara terlahir. Suatu sampai tak Nabi kata apa? Tidak akan kiamat berlaku di akhir melainkan sampai masa berlakunya Al-Harju. Sahabat tanya, apa Al-Harj ya Rasulullah? Jawab Nabi, Al-Qatlu, Al-Qatlu, Al-Qatlu. Pembunuhan demi pembunuhan. Permusuhan demi permusuhan. Nabi ulang 3 kali. Jadi puan yang bertanya tadi, maknanya selagi mana ada dalam masyarakat situasi pembunuhan, menekan negara ke negara, peringkat masyarakat, ini adalah satu jenayah yang tak boleh kita biarkan. Ia merupakan tanda akhir zaman. Saya tidak nak sebut fakta, tapi dalam sejarahnya ada dah perang pertama, 2 dan 3 yang telah mematikan jutaan manusia. Betul. Dan sekarang masih berlaku lagi. Kita kepada Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkan kepada pembunuhan sebegini, sebab kita tak nak berlakunya keruntuhan secara begitu rupa. Jadi ini satu di antara kerana Nabi telah sebut berlaku di akhir zaman. Kita kena jadilah orang yang adil dengan agama lah. Maknanya kita kena kembali ke pangkal jalan, bukan kepada orang yang cetuskan permusuhan. Baik kita ketua negara ke pemimpin negara, tak kira. Wallahu a'lam. Allahu akbar. Pokok pangkalnya kita berhati-hati dalam menilai sesuatu yang kita berhadapan dengannya, insya-Allah. Berikutnya Ustaz, kalau boleh kita raikan sahabat pemanggil kita di talian pada ketika ini, Encik Said Abdullah Osman. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz. Ya. Inilah mungkinlah mengikut hadis Nabi, Isa alaihissalam dan Imam Mahdi akan turun. Apakah tugas-tugas mereka? Dan begitu juga Dajjal dan Ya'juj Ma'juj. Siapakah mereka sebenarnya? Dan lagi satu, ada orang kata tak akan kiamat selagi ada orang masih beriman, berselawat, menunaikan sembahyang dan membaca Quran. Minta pencerahan daripada Ustaz. InsyaAllah. Baik, terima kasih Tuan Haji Abdullah Osman yang bertanya soalan tentang Dajjal, Ya'juj Ma'juj dan juga perkara berbangkit tentang Nabi Isa dan juga Imam Mahdi. Mungkin sedikit huraian daripada Ustaz. Dia saya nak gabungkan jawapannya. Yang pertama, pendalilan tentang tanda kiamat itu ada dalam hadis. Tanda kiamat kecil dalam hadis. Yang banyak kita bincang di antaranya tadilah. Yang kedua, pendalilan tentang kiamat besar pun berlaku. Daripada kemunculan Imam Al-Mahdi, kemudian datang Nabi Isa, kemunculan Ya'juj Ma'juj, sampai kepada akhirnya runtuhnya Kaabah. Semua ini kita kena terima hakikatnya. Cuma sekarang dalam soal ini Cik Abdullah yang bertanya tadi, bagi saya 1-2 jawapan yang mudah. Yang pertama ialah menunjuk kepada kita bahawa dunia ada penghujungnya. Penghujung mutlak bagi alam ini ialah berlakunya kiamat besar melalui cerita tadi. Datang Ibn Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Datang Imam Al-Mahdi sebelum dan Imam Mahdi, kemudian Nabi Isa datang. Yang muncul. Jadi bagi saya, ini semua kenyataan yang kita kena terima hakikatnya. Kita nak tolak tak boleh. Itu yang pertama. Yang keduanya, nak bertanya tentang Ya'juj Ma'juj itu sehingga bukan masa sekarang lah. Sebab ini panjang cerita Ya'juj Ma'juj. Tapi saya nak sebut kepada Cik Abdul bertanya tadi, apa yang penting kepada kita ialah Allah nak tunjukkan satu pembuktian. Saya nak ambil masa sikit, ya. Sebab rupa-rupa dalam kita bercakap tentang akhir zaman ini, kita bercakap tentang benda-benda yang negatif, tentang macam-macam cerita tentang perkelahian, permusuhan dan macam-macam. Rupa-rupanya akhir zaman ada satu yang positif. Apa dia?
satu zaman akan datang Allah berikan kedamaian, ketenangan. Khasnya bila? Ketika datang Nabi Isa alaihi salatu wasallam. Ada hadis yang sahih Nabi sebut. Nabi tak bercakap kosong. Tuba li'aishi ba'da siapa yang hidup zaman Isa, mana zaman tu penuh keadilan. Sebab apa? Tak ada perkelahian, bumi subur, hatta tanam benih atas batu boleh tumbuh. Bagaimana anak-anak kecil mainin ular, tak ada masalah dipatuk seumpamanya. Seekor kambing boleh bergerak sama dengan apa? Dengan serigala. Begitu sekali. Keadilan bertegak, kemudian masyarakat pun aman. Nabi Isa muncul dalam itu 40 tahun itu. Itu satu tanda akhir zaman. Tapi selepas itu dunia akan hancur. Jadi Cik Abdullah bertanya tadi, maka ini proses. Sebab itulah kita kena yakin Allah Maha Kaya mengatur alam ini. Kita sebagai manusia terima hakikatnya, apa itu semua ketentuan pada Allah. Cuma zaman kita sekarang bukan zaman Isa lagi. Zaman kita sekarang, zaman kita kena ada persiapan. Betul. Sebab kalau kita biarkan situasi yang teruk berlaku dalam dunia sekarang, kita bimbang, kita tenggelam dalam kemusnahan, hati makin sakit, jiwa makin lumpuh, ilmu makin kurang, menyebab kita tak ada apalah. Kita kena pertahankan iman kita supaya apa? Tak jadi kumpulan manusia yang rosak, tapi insan yang sudah ada kekuatan ilmu dan hati, kekuatan jiwa itu ada. Wallahu a'lam. Allahu akbar, masya-Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan terjawab persoalan sahabat kita yang bertanya. Ustaz, sedar tak sedar kita di minit-minit terakhir ni Ustaz, mungkin sebagai satu persiapan ataupun amalan untuk kita, ataupun ada bacaan-bacaan doa ataupun ayat-ayat yang tertentu yang mungkin kita boleh jadikan sebagai benteng ataupun panduan kita bersama di zaman yang penuh dengan ujian ini, dan kita minta Ustaz tutup dengan sedikit kesimpulan insya-Allah. Dia kesimpulan akhirnya, kesimpulan. Yang pertama sekali, tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, nikmat hidup akhir zaman ini satu rezeki sebenarnya. Sebab apa? Sebab kata para ulama kita, Syekh Dr. Al-Uraifi dalam kitab dia kata apa? Bila sampai tahap kita dapat hidup akhir zaman, dia akan meningkatkan upaya keimanan kita. Sebab kita pandang tengok secara penuh keinsafan. Di sana berlakunya kejahatan, berlakunya kemaksiatan, keruntuhan, menyebabkan kita jadi manusia ada persiapan. Aku tak nak jadi orang yang buruk dan jahat. Menyebabkan kita akan kembali kepada agama walaupun ada kepayahan. Sebab itulah orang di akhir zaman ni memang Allah uji. So apa? Nafsu keliling kelalang, kejahatan keliling. Jadi kita diuji Allah untuk jadi orang baik. Menyebabkan kita cari kebaikan, cari pahala. Sampai Nabi kata apa? Al-qabidu fihinna ala dinihi kal-qabid ala al-jamri. Orang buat baik akhir zaman ni seumpama dia pegang bara api. Ini hadis daripada Imam Tirmizi. Nabi bayangkan akhir zaman ini kita susah kita cari ilmu lah. Sebab itulah jangan jadi makhluk-makhluk perosak. Saya guna perkataan terma saya, jangan jadi makhluk perosak. Jadi makhluk sebagai pembimbing, penyelamat kepada masyarakat. Walaupun susah macam mana sekalipun. Itu yang pertama. Yang keduanya, tuan-tuan sekalian, Umar pernah sebut dalam situasi akhir zaman. Umar kata apa? Aku paling takut. Bila sampai masa, innahu yufsidul Islam bi thalathati asya'. Aku bimbang akhir zaman ada 3 benda merosakkan kamu. Yang pertama, al-a'immatul mudhillun, pemimpin yang sesat. Yang kedua, wazillatul alimi, para ulama yang tergelincir. Yang ketiga ialah wajidalul munafiqin, bukan orang munafik yang tak faham Quran. Asyik-asyik tolak Quran. 3 benda ini kata Umar di akhir zaman. Umar ini sahabat Nabi. Dia bercakap dalam nada keilmuan keimanannya. Benar kata Umar. Sebab dia sahabat yang cukup ada kekuatan itu. Jadi tuan-tuan, menunjuk pada kita bahawa kita hadapi situasi ini. Sebab itu kita pilih pemimpin yang terbaik, yang adil. Kita bersama dengan orang alim yang benar-benar alim, dan tidak bersama golongan al-munafiqun yang menolak kebenaran beragama. Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan dalam situasi akhir zaman kita sekarang ni, kita harapkan kita berjaya dalam kehidupan beragama, bukan gagal. Kita berjaya dalam kehidupan beriman, bukan kecundang. Akhirnya, pilihan kita ialah bersama kebenaran, walaupun kebenaran itu pahit untuk ditelan. Itu saya kira sebagai penutup bicara saya. Dan penutup akhir sekali tuan-tuan ialah kita pegang hadis Nabi yang cukup kita dengar lama dah. Hadis Thauban tentang cerita bagaimana umat akhir zaman ini ramai. Yushikul umamu an tada'al akalatu ila qas'atiha. Hadis daripada Abu Daud, Nabi sebutkan bagaimana di akhir zaman kita akan dikerumuni oleh musuh-musuh kita seumpama semut mengemuruni sebiji atau sedikit gula. Lalu kata Nabi, sahabat tanya Nabi, apakah kita sedikit? Nabi kata tidak.
kamu ramai. Tetapi kamu dalam keadaan semacam buih atas air. Karusaun isali. Kata Nabi, kamu macam buih, hidup dalam keadaan tak ada pedoman. Betul. Tuan-tuan, bermakna Nabi ingat kepada kita supaya kita jangan jadi manusia macam buih. Betul. Apa caranya? Mantapkan ilmu, mantapkan iman, cari kebenaran, cari kebaikan, buat kebaikan sebahunya, pegang kukuh dengan agama, dengan Quran hadis, cari jalan-jalan kehidupan yang baik dan menolak kejahatan. Kata Nabi, dengan cara mana? Kita hidup suasana, jangan lupa tentang kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam hadis Nabi penghujungnya, aku bimbang kamu hidup suasana al-wahnu, penyakit al-wahnu. Apa dia? Cinta dunia, benci kematian. Hari ini, semua ni kerana kita hidup suasana tadilah. Bila kita dah mula cinta dunia, tolak kematian, kita muda akan hidup suasana yang tidak berapa aman selesa. Hati makin sakit, jiwa makin mati, itu kita tak nak. Jadi kita balik kepada Allah Azza wa Jalla. Dunia tetap dunia. Tapi ingat, dunia ini tempat kita mencari kebaikan demi untuk keselamatan di alam akhirat sana. Wallahu a'lam itulah sekadar saya rasa di antara rumusan daripada topik kita dalam bicara hadis pada hari ini tentang tanda akhir zaman. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kami jalan kemenangan dan jalan keselamatan, bukan jalan kemusdahan, tidak juga jalan kejahatan. Wallahu a'lam. Allahu Akbar. Satu, saya kira penyampaian yang cukup berkesan pada pagi ini. 2 jam kurang lebih dalam samudera ilmu kita bersama dengan yang berbahagia Ustaz Roslan Muhammad. Pengajian hadis tanda akhir zaman, saya kira antara pelantikan yang saya kira cukup terkesan di hati ialah yang pertama, jangan kita jadi makhluk perosak, Ustaz. Masya Allah, tabarakallah. Dan kita pasakkan ilmu dalam diri kita dan juga ahli keluarga kita dalam kita menghadapi cabaran yang penuh dengan pelbagai menah dan tribulasi ini. Dan yang ketiganya, kita bersama dengan kebenaran sekalipun pahit untuk ditelan, Ustaz. Dan saya kira kita minta Ustaz tutup dengan sedikit doa, mudah-mudahan Allah berkati kita insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin Allah. Allahumma lakal hamdu kama yanbaghi جلال وجهك وعظيم السلطان. آمين يا الله. اللهم ارزقنا الخير والأمن والسلامة والمغفرة برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. آمين. اللهم رب يسر أمورنا ولا تعسر علينا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. آمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. آمين. ربنا تقبل منا إنك أنت العليم الحكيم. لا إله إلا أنت الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Amin. تقبل الله منكم. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah, terima kasih diucapkan kepada yang bahagia Ustaz. Esok para penonton seperti biasa kita akan bersama dengan yang berbahagia Ustaz Muhadir Haji Jul dan juga Da'i Azrin selaku moderator untuk topik fiqh solat tapi lalai. Jadi terus setia menonton pada esok hari. Terima kasih kepada semua para penonton yang mengikuti kita pada hari ini. Jangan mencari yang sempurna, sempurnakan apa yang ada. Tidak ada yang sempurna melainkan Allah Subhanahu wa taala. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.